Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 24 Mei 2021 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Pihak pendakwaan dalam perbicaraan kes rasuah Ahmad Zahid Hamidi berhubung sistem visa luar negara akan membuktikan beliau menerima suapan jutaan ringgit. Timbalan Pendakwa Raya Raja Rozila Raja Turan berkata, suapan itu merupakan upah dan dorongan untuk melanjutkan kontrak lantikan syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd berkaitan visa terbabit. Katanya pihak pendakwaan akan mengemukakan keterangan bahawa Zahid sepanjang tempoh 4 tahun sebagai Menteri Dalam Negeri ketika itu telah mengambil kesempatan untuk mengaut kekayaan. Zahid berdepan 33 pertuduhan menerima suapan berjumlah 13.56 juta dolar Singapura daripada UKSB sebagai dorongan untuknya iaitu Menteri Dalam Negeri. 7 lagi pertuduhan ialah menerima beberapa juta ringgit lagi wang tunai tanpa balasan daripada syarikat sama. Baik, dan ini pula Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengakui secara peribadi pelaksanaan PKP penuh seperti tahun lepas cara yang terbaik mengekang COVID-19. Beliau berkata demikian dalam program wawancara khas secara langsung bersama RTM malam tadi. Tak ada pekerjaan, tak boleh berniaga. Makcik Kia, Pak Saleh, Acong, Ramasami yang jual apa tepi jalan, semua tak boleh buka. Warung tutup semua sekali. Kesannya amat besar. Jadi kerugian pada negara cukup besar. Jadi apakah bila keadaan sas begini, kita nak bawa balik PKP 1 dulu? Memang kalau nakkan saya, dan saya fikir KKM, Kementerian Kesihatan kata itu yang terbaik dalam sini. Tapi kesan pada negara macam mana dari sisi soal kehidupan. Tapi kalau rakyat tak ada bekerja, ekonomi dah runtuh, nak bangunkan semula, saya terpaksa belanja 340 bilion ringgit dengan pakej 6 kali pakej ransangan. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata, beliau rela menjadi sasaran kemarahan orang ramai kerana meminta rakyat menjalankan sekatan pergerakan kendiri. Bolehlah blame kerajaan. Marah Perdana Menteri pun tak apalah. Saya timalah. Rakyat kata marah apa bodoh Perdana Menteri. Kata tak apa. Saya boleh cakap dalam TV pun kata. Tapi saya tahu macam mana susah nak menguruskan ini. Jadi ini satu tanggungjawab bersama. Jadi kalau kita sedia menerima hakikat, inilah masalah bersama. Yang kita kata approach kita bukan whole of government. Bukan soal whole of government. It is whole of society. Seluruh masyarakat mesti berganding bahu, baru kita boleh landaikan lengkok COVID-19 ni, insyaAllah. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang berkualiti. Berita seterusnya. Seorang ahli pemasaran yang membangkitkan masalah tak cukup dos selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 19 Mei lalu, kini telah menerima dos tambahan semalam. Anugerah Manoharan berkata dia diberi suntikan itu setelah BP Healthcare meneliti aduannya. Jelas Anugerhan, BP Healthcare kemudian memintanya datang ke World Trade Center Kuala Lumpur untuk divaksin semula dengan dos yang disyorkan dan dia telah melakukannya pada 23 Mei. Terdahulu, isu tak cukup dos timbul apabila Anugerhan meneliti rakaman proses dia divaksin dan mendakwa tidak menerima dos sepenuhnya. Menurut risalah maklumat produk yang terdapat di laman web bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA, satu dos vaksin AstraZeneca ialah 0.5 ml. Kayu balak mencurigakan seperti ditularkan di media sosial semalam dipercayai dari perjalanan dari Terengganu ke sebuah kilang kayu di Selangor. Perkara itu dijelaskan oleh Jabatan Perhutanan Pahang dalam satu kenyataan. Pemeriksaan JPNP mendapati maklumat lori dan kayu bersamaan dengan maklumat yang dinyatakan dalam pas pemindah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Terdahulu, seorang pengguna Facebook, Khaidir Ahmad, memaknai beberapa gambar yang mempersoalkan jika kayu balak tersebut dipotong dari hutan Pahang. Dalam hantaran berasingan, Khaidir berkata dia menyambut baik reaksi JPNP yang pantas dan kini merupakan tanggungjawab Jabatan Perhutanan Terengganu untuk mengeluarkan kenyataan. Menurut Khaidir, berdasarkan pemerhatiannya, kayu itu berasal dari pokok cengar serta dianggarkan berusia sekurang-kurangnya 500 tahun.
shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan seterusnya. Polis membuka kertas siasatan berhubung kes seorang pemilik akaun Facebook disyaki menyebarkan berita palsu yang boleh menimbulkan kegentaran awam. Ia berhubung satu kenyataan yang dibuat iaitu nilai 3 terletak di negeri Selangor. Isu itu timbul selepas selebriti Neelofa dan suaminya Muhammad Haris tidak didakwa meskipun dikatakan melanggar SOP merentas negeri ke nilai 3 di Negeri Sembilan. Bagaimanapun pasangan itu didakwa atas kesalahan tidak mendaftar kemasukan mereka di premis dan tidak memakai pelitup muka. Ketua Polis Daerah Nilai Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, pemilik akaun tersebut dikenali sebagai N9 Radar akan dipanggil memberi keterangan dalam masa terdekat. Siasatan itu dilakukan mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mempersoalkan penghantaran pelahan vaksin COVID-19 yang diperbuat di China. Ini katanya walaupun sebelum ini telah dilaporkan bahawa Malaysia akan diberi keutamaan. Malaysia yang dipesan 15 juta, yang diterima 1 juta, 7%. Mengapa begitu teruk keadaan di Malaysia ini? Apa Perdana Menteri sibuk sangat tak boleh hubungi Perdana Menteri negara China untuk meminta supaya disegerakan dan ditambah, ya? Padahal kalau kita lihat Menteri Luar negara China telah memberikan keutamaan kepada Malaysia dalam kunjungan Wang Yi, Menteri Luar, untuk merugikan, dan sebab itu Indonesia, Turki itu mendapatkan kemudahan yang lebih baik. Apa masalah Malaysia ini? Apa yang Menteri buat? Ya? Menteri Luar gelar abang besar, Big Brother. Apa jadi abang besar kamu ni? Dalam pada itu, Anwar turut mempersoalkan mengapa bahagian regulatory farmasi negara belum meluluskan penggunaan Sinopharm. Ini memandangkan sebanyak 10 dos vaksin itu dijadual tiba di Malaysia pada bulan ini, tetapi ia belum diluluskan untuk digunakan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja pada saya Nusha Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.